السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaan nikmat daripada Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kita masih lagi membincangkan suratul Baqarah pada juzuk yang ketiga, pada ayat 255 yang merupakan ayat yang agung, ayat yang besar, yang mempunyai fadilat yang hebat, iaitu ayatul kursi. Perbincangan kita agak panjang sikit berkenaan dengan ayatul kursi. InsyaAllah pada hari ini kita boleh habiskan ayatul kursi ini. Kita telah sebut pada kuliah kita yang lepas bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara yang besar dalam ayat kursi ini, dan kita pun hafal ayat kursi ini. Dia adalah mengulangi tauhid yang menjadi tajuk perbincangan besar dalam suratul Baqarah. Cuma ayat ini diulang masalah tauhid ini dalam peringkat yang ketiga, kerana dia punya dakwah ataupun tajuk maudhu' kepada surah ini, itu hanya Allah Ta'ala sahajalah tempat kita minta pertolongan, sama ada dalam masalah kecil ataupun masalah besar. Lalu Allah Azza wa Jalla meletakkan kesempurnaan Allah Ta'ala itu. Kita telah hurai pada kuliah yang lepas berkenaan dengan Allahu la ilaha illahu. Allah, kenapa disebut Allah di hadapan? Kerana memperkenalkan. Kalau sebut la ilaha illallah, orang panggil pengakuan. Tetapi kalau meletakkan Allah di hadapan, Allah la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan melainkan dia, bermakna ini adalah salah satu daripada cara Allah Ta'ala nak memperkenalkan siapa dia. Yang pertama, dia memperkenalkan dengan Al-Hayyul Qayyum, Allah Ta'ala yang maha hidup dan tidak akan mati dan kekal mentadbir selama-lamanya, kerana dialah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah awalnya, akhirnya, zahirnya, batinnya. Maka Allah tidak pernah berhenti untuk memelihara dan mentadbir alam ini
dengan sifat Al-Hayyul Qayyum. Dia memperkenalkan lagi diri dia dengan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baik. Allah tidak ada permulaan rasa mengantuk dan dia tidak tidur. Mula-mula nak tidur tu dia mengantuk dulu. Mengantuk ni amat senang nak datang bila mari dengar kuliah. Bukan masjid ni, masjid lain. Yang dimaksudkan dengan sinatun adalah mengantuk. Bukan kata Allah Ta'ala ni nak tidur, mengantuk pun tidak. Ini kaedah balarah yang Allah Ta'ala sebut, kaedah gaya bahasa dia. Kerana biasanya mengantuk ni, orang Melayu kata, orang yang mengantuk disorongkan bantal. Itu obat dia. Allah tidak pernah tidur. Bukan sahaja tidur, mengantuk pun tidak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beritahu bahawa dia juga yang mengawal manusia yang tidur itu. Dia juga yang mengawal manusia yang tidur. Mengawal roh yang keluar masuk ketika mana manusia tidur. Dan juga dia yang mengawal ke mana roh itu nak pergi semasa dia tidur. Dan juga dia mengawal untuk manusia sedar balik lepas daripada dia tidur, bawah kawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri tak pernah tidur. Jadi pengawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sifat tidur manusia ini, kita boleh kata kita tidur pukul 11, tapi bukan pukul 11 tepat. Tidak ada orang yang pejam mata terus tidur. Tidak ada. Mesti dia duduk atas katil dulu, dia kelik, duduk fikir. Bunga harum manis banyak, hujan pula sehari dua ni. Duk termenung. Last sekali tidur dengan begitu je. Lelap mata dengan begitu. Esok pergi minum air dengan kawan dia. Kawan dia tanya, pukul berapa tidur semalam, Mak? Dia kata kita semalam tidur pukul 11. Dia boleh sebutlah pukul 11. Tapi bila Allah Ta'ala nak tarik roh daripada tubuh dia tu, masa dia tidur dia pun tak tahu. Orang pun tak tahu. Orang tengok kadang-kadang dia, nampak macam tidur dia ni, pejam mata rapat, padahal tak tidur. Dia buat-buat tidur. Istilah bahasa Melayu dia panggil tidur-tidur ayam. Tidur-tidur ayam, makna tidur tu mudah sedar. Bukan tidur mapuh dah, dia panggil ada satu lagi. Tidur mapuh, tidur tak larat nak gerak. Oh ni payah, ni payah. Kawan saya dulu ada seorang tidur mati. Alah payah nak gerak. Kadang-kadang kita lewat-lewat pergi kelas nak gerak, dia tu satu masalah. Kita pun ada kerja juga. Last sekali air, saya beli spray. Saya kata ni bawa air masak ni, esok lusa aku letak air ikan pula. Kata boleh. Bangun. Tapi duduk gitu, ayah nak bangun. Allahu Akbar. Mesti tuan-tuan juga ada pengalaman anak yang tidur susah nak bangun. Yang mudah nak bangun tak payah sentuh, panggil, bangun. Terus bangun. Mudah sangat. Tapi ada masa kita letih sangat, kita tidur, kita tak sedar. Letih pagi dia buat kerja, pergi dia kebun apa semua tu, letih. Kita pun tidur sungguh-sungguh. Ada sampai terlajak waktu solat. Dosa ke tak dosa sebab tidur. Tidur. Tapi jangan pukul 5.30 tu bangun tengok. Tak apa, tidur sikit lagi. Waktu pun ulama kata ada juga kata tak berdosa sebab lambat lagi nak subuh tu. Dan sebab dia mengantuk. Tapi nak dekat-dekat dah tu dosa tu. Sebab kita cari pasal, patutnya kita boleh bangun. Kita boleh pergi mandi sekejap, duduk atas kursi ke apa ke. Mesti kita sihat lagi, kita sedar lagi, kita segar lagi pada ketika tu.
Jadi tidur ni adalah benda yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa dia yang boleh mengawal tidur ni, dia telah tidurkan Ashabul Kahfi selama 300 tahun lebih kurang. Banyak kata 309 tahun. Oh, lama. Dengan tidak meninggalkan kesan apa-apa. Maknanya bangun tidur tu macam tidur esok, macam tidur kemarin baru tidur. Yauman au ba'da yaum. Mungkin sehari kita tidur ni ataupun separuh hari. Tak betul lah riwayat Israiliyat kata kalau dia bangun dia tengok kuku dia panjang, dia tengok rambut dia panjang. Kalau kuku dia panjang, rambut dia panjang, dia tak payah berdebat dengan kawan-kawan dia berlama mana kita tidur sini. Nak berdebat buat apa? Memang lama sungguh. Sampai kuku kita pun panjang, sampai rambut kita pun panjang. Sebab itu kalau kita nak ambil tafsir, kita kena ambil dari sumber yang betul, bukan daripada riwayat Israiliyat. Boleh ambil riwayat Israiliyat ni hak sama, hak munasabah dengan riwayat yang disebut oleh Nabi SAW, baru boleh dikira. Jadi Allah Ta'ala kawal tidur. Lepas pada ayat ni, ayat kursi ni, dia adalah ikraha fid din, dia ada Allahu waliyul ladzina amanu, dia ada alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, cerita Ibrahim. Lepas tu أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم. Cerita lebih kurang Ashabul Kahfi juga, tapi katanya cerita ni cerita Nabi Daniel, cerita Nabi Uzair daripada kalangan Bani Israel. Nabi Uzair yang ditidurkan 100 tahun. Itu kita akan cerita, cuma saya iklan dulu, tak nak cerita habis sebab tak sampai ayat dia lagi. Baik. Semua jenis tidur ni tak ada langsung pada Allah. Baik tidur mati ke, tidur ayam ke, tidur senang nak jaga ke, tidur takut ke bini ke, tak ada. Anda juga ustaz tidur takut ke bini ada? Baru balik ke damak janda, takut bini tanya banyak, buat tidur senyap. Baru nak bercakap orang tua ni tidur dah kata. Atau tidur takut bini dia panggil. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis sama. Lahu yang memiliki ma fis samawat, apa yang ada di langit-langit. As-sama'u satu langit. As-samawatu yang di langit tu jauh. 2, 3, 4 sampai berlapis-lapis langit itu semua milik Allah. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Baik. Bila satu barang kita yang milik, kita tahu macam mana nak jaga sebab dia tu milik kita. Boleh faham ni? Allah, dunia ni, alam ini milik dia. Oleh kerana milik dia, dia tahu macam mana nak atur urus tarbih alam ini. Kita jangan rasa hak kita lah. Walaupun geran tanah tu nama kita, tapi bila kita mati berpindah milik kepada waris kita. Walaupun kebun tadi milik kita, kalau kita mati berpindah waris kepada keluarga kita, waris kita. Semua sekali. Apa yang ada pada kita, sama ada benda tu berbentuk harta, tanah, kebun, apa sahaja, tidak akan menjadi milik kita semua sekali. Anak kita dapat harta daripada kita, kebun contoh, dia dapat tanah kebun 7 relung, 8 relung, hasil ratus-ratus ribu setahun, kita mati, dapat pada anak kita. Bila anak kita mati, dapat pada cucu. Cucu mati, dapat pada diwaris. Cucu kita tak buat usaha dah nak jual, jual dapat pada orang lain. Orang lain tu dapat pada yang lain. Hakikatnya Allah Ta'ala, aku yang punya, aku akan gegarkan dan hancurkan semua sekali di saat sampai satu masa yang aku nak hancurkan. Sebab milik Allah, bukan milik kita. Jadi apabila ia milik Allah, kita janganlah buat muka tak malu sangat.
duk berasa harta kita. Bila dia ni milik Allah, maka kita kena tahulah bahawa ini milik yang lain, bukan hak kita. Naik kereta harga mahal, beli kereta pun mahal, kereta pun jenama mahal, tapi hak orang. Orang Kelantan kata tak sahur. Nah, tak masyhur sangat. Tapi kalau kereta tu nama kita, hak kita, beli kereta kita beli pun mahal, nak sabar. Nak bangga pun nak sabar sebab hak kita. Ni naik hak orang. Duk kata hak kita. Semuka tak malu. Kita pun sedar lah balik kampung, kereta ni saya beli ni. Duk main saham apa semua, duk beli kereta ni. Ada kereta orang lain bukan kereta dia. Last sekali orang tahu kereta tu kereta orang lain, malu dia. Tak ada tempat letak muka malu. Sebab tahu dah kereta tu kereta orang lain. Bumi ni hak Allah, bukan hak kita. Muka tak malu ke dia buat maksiat atas muka bumi? Duk lawan hukum Allah Ta'ala, muka tak malu. Dengan tak semayangnya, dengan rasuahnya, dengan macam-macam perkara lagi kerosakan yang buat atas muka dunia, tak rasa malu dengan Allah. Sebab ni hak Allah, bukan hak kita. Macam tadi lah, orang naik kereta orang, buat kotor pula tu. Kereta pinjam pula tu, buat kotor. Lepas tu duk mengaku kereta tu kereta dia. Duk bawa awet merata, duk kata mengaku kereta dia. Padahal dia tu pakai Honda Cup buruk tu je. Tu orang panggil tak reti, manusia tak reti. Allahu Akbar. Jadi ayat ni adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nak beritahu bahawa kita kena tahu hidup atas muka dunia gaya sebagai seorang yang menumpang, bukan milik kita. Kalau kita pergi tumpang rumah orang, tumpang kereta orang, kita pergi tumpang kereta orang, tapi buat goyang kaki macam kereta kita, macam cerita Piramli tu, duk mari cari kerja yang kena balon kawan tu, dia ambil rokok dekat mulut kawan tu, dia isap pun relax. Dia kata, ni dia kata api-api. Lah sekali kena balon kawan tu dah. Tak reti, dia kata di rumah aku bukan rumahmu. Itu bukan hadis tu, cerita Piramli lah. Tapi bolehlah kita ambil pedoman bahawa kita duduk atas muka dunia gaya begitu. Gaya orang yang derhaka pada Allah Ta'ala, tak sedar bahawa bukan milik kita, milik Allah. Dia tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Sebab dia tak kenal Allah. Lalu kalau kita baca ayat Quran ni, kita tahulah, dan kita kenal Allah Ta'ala tu macam mana. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat beri syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izin daripada Allah Ta'ala. Soalan ni dia panggil soalan bentuk retorik, tu bahasa dia. Macam kita kata ginilah, kalau aku tak tolong, siapa lagi nak tolong? Tu soalan dia. Cuma soalan tu dengan tahu dah jawapan. Tak ada orang boleh syafaat melainkan aku. Tapi saja je, man zal ladzi yashfa'u 'indahu, siapakah yang dapat, man zal ladzi dapat beri syafaat di sisi Allah Ta'ala melainkan dengan izinnya. Maknanya kalau aku tak tolongmu ni, siapa lagi boleh tolong? Atas muka dunia, kalau kita berurusan dengan seorang yang memang kita kehendak pada pertolongan dia, dia berkata pada kita, kalau aku tak tolongmu, siapa lagi nak tolong? Yang pertama, dia boleh pergi dua. Yang pertama, dengan nada hina, mu ni, kalau aku tak tolongmu, siapa dia boleh tolong? Pertama. Yang kedua, dengan nada, kalau saya tak boleh tolong awak, siapa lagi lah nak tolong awak? Boleh faham tak ni? Itu dua nada. Maksudnya boleh jadi dua. Yang pertama sekali, manusia yang duk minta,
Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tu tak tahu ke bahawa aku sahaja boleh beri syafaat? Jangan duk belagak minta dengan yang lain lah manusia. Kalau aku tak tolong mu, kau boleh buat apa? Yang keduanya, mu ni hamba aku. Wahai manusia, kamu ni hamba aku. Kamu duk minta dengan aku, kamu tak yakin aku bagi pada kamu. Kamu duk minta siang malam dengan aku, duk merayu sebut nama aku, kamu tak yakin bahawa aku bagi. Siapa lagi nak boleh tolongmu kalau tidak aku sebagai Allah? Yakin sikit tu. Dua perkara. Allahu Akbar. Sebab tu kita kata Al-Quran ni hebat. Hebat Quran. Dia bercakap dengan kita tu kadang-kadang dengan nada sindir, kadang-kadang dengan nada nak pujuk kita. Yang penting sekali, kita kena faham bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sama sekali beri syafaat. Tak boleh sama sekali. Saya hurai dulu. Ketah tu saya bagi minggu depan. Ketah bab syafaat. Kita potong stick pakai edar. Cuma minggu ni saya hurai dulu. Jadi tuan-tuan baca je ketah tu, tak payah hurai lah. Sebab apa yang saya hurai ni adalah ketah tu. Bab syafaat. Dia minta syafaat dengan Nabi, satu jalan yang salah. Tapi minta syafaat dengan Allah untuk dapat syafaat Nabi, itu betul. Kerana perkataan tadi, la man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya syafaat ini kepunyaan Allah secara mutlak. Dan Allah Ta'ala telah sebutlah surah Al-Fatir, walillahi syafa'atu jami'a, kepunyaan Allah lah, walillah, kepunyaan Allah as-syafa'ah, pertolongan, semua sekali jenis pertolongan, kepunyaan Allah. Oleh itu manusia hanya kena seru, kena puja, minta tolong hanya kepada Allah, tidak yang lain melainkan kepada Allah Ta'ala. Kecuali di atas asbab. Asbab mana apa? Dia tu masih hidup dan dia doktor, minta tolong dia supaya dia beri ubat kepada kita. Tetapi minta tolong kerana asbab dia doktor. Minta tolong kerana dia tukang masak, kita nak suruh dia masak rumah kita. Minta tolong kerana dia pomen, nak suruh baiki kereta kita. Minta tolong kerana dia kontraktor, nak suruh baiki atap rumah kita. Asalkan dia hidup. Minta tolong gitu, tak syirik. Tapi kalau kita minta tolong dengan doktor, yang mana kita yakin doktor ni lah penyembuh, atau orang panggil syirik. Dan satu lagi, minta tolong dikubur doktor, atau kerja bodoh. Dia mati dah, nak tolong apa lagi dikubur dia? Ni hak ni duduk bergaduh ni. Puak-puak dia minta syafaat dengan Nabi ni. Puak-puak dia minta syafaat dengan Nabi, puak-puak ni. Dia baca qasidah. Qasidah tu puji Nabi. Lepas tu dia minta dengan Nabi syafaat. Dia tak minta dengan orang lain, dia minta dengan Nabi. Dia tak minta dengan Allah, minta dengan Nabi. Mana boleh minta dengan Nabi? Malaikat Nabi hidup. Kerana puak-puak ni berkeyakinan bahawa Nabi itu hidup dan Nabi itu boleh hadir dalam majlis dia. Itu keyakinan yang salah, yang ada bertapak dan bersarang dalam kalangan orang kita pada hari ini. Allahu Akbar. Baik. Sebab apa? Sebab dia fikir kerajaan Allah ni sama kerajaan manusia. Kena guna kabel. Nak dapat kerja, guna kabel. Nak dapat projek, guna kabel. Orang kabel dia hebat, hebatlah dia. Awak kabel dia besar, besarlah projek dia. Kalau kabel kecil-kecil ni, halus-halus ya, projek tak besar sangat. Tapi kalau kabel tu boleh pergi dengan menteri mana tu, tu jangan, berjuta projek. Jadi itu sifat kerajaan manusia. Allah tidak begitu. Allah
Tak ada guna broker mana-mana orang tengah. Tak boleh. Lepas tu sampai ke hari ni tuan-tuan pergi suruh orang sembahyang hajat. Apa tuan-tuan tak buat sendiri sembahyang hajat? Awak pergi suruh orang lain. Kenapa perlu suruh orang lain dalam bab sembahyang hajat? Dia kan tak buat sendiri. Kalau kita dah buat sendiri dah, pergi suruh orang lain juga, tu lain kira. Pertama, yang kedua, hak kita suruh tu puak-puak tok lebar pergi suruh ni. Tak suruh mak-mak rempik. Kenapa mesti orang masjid sembahyang hajat? Kerana ada kepercayaan di situ, kepercayaan yang agak tidak betul. Sebab bagi dia orang masjid dekat dengan Allah Taala. Mana tahu dekat tak dekat. Kita tak tahu seorang tu dekat ataupun tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malah kalau kita sebut benda-benda begini, marahlah. Marah pada orang. Tak boleh sebut start benda-benda begini. Kesian kadang-kadang saya tengok. Sungguh. Allah Akbar. Saya buka Mahat Tahfiz ni. 2, 3, 4 orang telefon. Ustaz, Mahat Tahfiz tak buat tahlil, tak buat tahlil katanya. Nasib baik dia bercakap dengan Ustaz Izzat, tak cakap dengan saya. Nah, telefon apa saya cakap dengan Ustaz Izzat aja. Jaranglah saya bercakap sendiri, jarang. Ustaz tak ada buat tahlil, duduk sehari 2, 3 hari. Ustaz tak ada buat sembahyang hajat. Ustaz kalau kami nak upah baca Quran bagi orang mati tak apa. Oh tu dia. Mu ingat tahfiz aku ni wak siam ke? Ha? Mengingat aku buat tahfiz tu tempat wak siam ke? Macam gereja Kristian nak buat dosa, nak tebus dosa hidup situ. Ha? Mengingat aku buka tahfiz tu nak minta darah manusia ke? Nak marah sungguh bala ni. Sebab bukan seorang telefon 2, 3, 4 orang. Jadi saya jawab dalam live ni. Tak. Kita tak buat benda tu. Nak bagi sembahyang hajat, kau nak mari baca Quran atas kubur, kau nak mari qasidah, kau nak ayah nana, kau apa, kita tak buat semua. Sebab utama sekali kita nak didik pelajar biar jadi hamba Allah. Itu nombor 1. Yang kedua, biar dia mengaji. Bukan kerja dia buat benda tu. Bukan kerja dia duduk sembahyang hajat rumah orang. Orang nak naik rumah sembahyang hajat, naik rumah selamat. Orang beli kereta baru sembahyang hajat, nak beli kereta baru. Orang nak buka book baru sembahyang hajat, book baru. Sebab tu di Thailand penceramah terkenal nama Babode orang panggil. Beli kereta baru sembahyang hajat atas kereta. Nasib baik beli beruk baru tak sembahyang hajat atas beruk, dia kata. Itu kata Babode lah. Saya kut kata-kata dia. Habis benda nak sembahyang hajat. Mengaruk benda ni. Kita buka tu untuk mendidik orang supaya jadi hamba kepada Quran. Sebab tu kita punya tema kita khadimul Quran, khadam kepada Al-Quran. Khadam kepada Al-Quran. Jadi saya nak umum lah, dalam live tak ada Mahat Tahfiz saya. Minta maaf lah tuan-tuan hak tengok hari ni. Kalau boleh kerak potong video ni hak potong. Saya tak terima mana-mana nak sembahyang hajat ke, tahlil ke, ngaji 40, 50, 60 ke lantak pi lah. Semua tu saya tak terima. Nak jamu pelajar saya makan, jamu. Lepas tu, lepas jamu, kita doa. Memang semua orang kena doa. Lepas orang jamu kita makan. Betul tak? Tuan-tuan duduk makan, pernah tak duduk makan? Nak pergi bayar. Nak pergi bayar tu ada orang beritahu, Ustaz, ada orang bayar dah. Siapa dia? Tak tahu. Saya pun tak kenal dia kata. Tapi orang tak dilah dia kata. Tinggal duit kata. Kira hak ustaz sekali. Budak saya kata, nyesal tak makan banyak. Tak apalah rezeki kita, banyak tu. Kita kenal tak dia? Saya pun tak tahu. Tapi, saya kena doa ke dia. Allahumma ta'im kama ta'aman, wasqi man saqan. Ya Allah, beri makan kepada orang beri makan kepada aku. Berilah minum pada orang beri minum pada aku. Sampai tak doa tu? Sampai. Mustajab pula tu, kerana Nabi kata seseorang yang berdoa dalam keadaan orang tak tahu tu, kita tak tahu orang berdoa pada kita, dia pun tak bagi tahu, doa tu mustajab.
Betul, kalau kita doa pada kawan kita tak bagi tahu, doa senyap-senyap, mustajab doa tu. Kalau beritahu tu mustajab juga, tapi kelas 2. Jadi tidak kelas pertama. Nampak ni? Nak bagi makan, tak apa. Tapi kita suruh doa, Allahumma ta'im kama ta'amal. Tapi nak semaya hajat apa, itu bukan kerja dia. Tuan-tuan saya pergi sebuah tahfiz. Tanya, awak duduk sini berapa tahun? Tanya pelajar tu. Oh, dia kata, saya duduk sini 3 tahun lah. 3 tahun. Berapa juzuk? Baru sujud setengah, dia kata. Allah, saya kata sujud setengah 3 tahun ni masalah ni. Masalah. Oh, kenapa slow sangat dik menghafal ni? Kenapa slow sangat? Dia kata tak slow macam mana ustaz? Dia kata, ustaz saya ada persembahan qasidah gitu, bawa ke situ. Orang kahwin sini nak qasidah lagi, orang kahwin sini. Tu slow dia tu. Lepas tu dia suruh hafal pula, kata kitab qasidah tu lebih kurang tebal ni, lebih kurang kitab qasidah dia tu. Dia hafal hak tu pula, tak ada kena-mengena dengan Quran. Hafal hak tu tak tahu mari pada mana. Sama dengan hafal nasyid Raihan tu lah. Iman mutiara, iman tak dapat dijual beli, sama je. Sebab nasyid baik saya kata nasyid. Kalau kawan saya serupa lagu Isabella, dia kata. Lagu teruk, tapi saya tak katalah. Tu kawan saya kata tu, jangan mahu aku. Saya cuma kok kata-kata dia sahaja. Quran ni, minta maaf, saya nak bagi penerangan sikit. Quran ni dia tak boleh campur dengan bahan-bahan yang bukan daripada sumber wahyu. Kalau tidak, payah nak lekat. Hatta dengan muzik. Dengan lagu. Kita pun dengar juga lagu. Oh, kalau dengar lagu Hindustan tu, bawa kereta, sini Kota Baru tak tidur. Macam tak? Ada dengar juga lagu, kata. Tapi nak bagi seorang yang hafiz, seorang yang betul-betul mengawal dia punya Quran dia dan menjaga Quran, dia ada 2 istilah, al-hafiz dengan al-habis. Al-habis, habis saja 30 juzuk. Al-hafiz, dia jaga dia punya Quran dia. Saya mengaku payah nak jaga, nak hafal Quran mudah. Percayalah, nak jaga hafalan itu yang susah. Orang duk kata tengok orang perempuan seksi sikit hilang Quran lah, tak ada. Bukan nak suruh tengok perempuan seksi. Tak gitu, tuan tak boleh kira dia salah faham ni. Duk hafal-hafal surah Yasin, try sekali tengok seksi, dia kata. Nak tengok hilang ke tak? Jangan duk try benda begitu. Boleh buat kira sungguh. Bukan makna begitu. Tapi Quran dia tak boleh campur dengan lagu ke dengan apa, tak boleh campur. Dia tak boleh campur. Kalau campur, payah. Campur, susah. Melainkan kita campur dengan ilmu wahyu juga, baru jadi. Sebab tu kita fokus. Tempat saya ni, saya nak fokus pada Al-Quran. Yang pertama, dia mesti belajar Quran, hafal Quran mesti. Yang kedua, dia mesti belajar harfiah untuk memahami Quran. Dalam tanda nahwu ada saraf, dia mesti menguasai bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tu dia mesti menguasai ilmu balaghah. Lepas tu usul tafsir, dia kena tahu usul nak tafsir tu, dia kena tahu. Lepas tu ngaji qiraat tu tak apa lah sekali, tak apa qiraat tu. Hampir ke semua kita rangkum ilmu Quran. Tiba-tiba mari kawan ni, sebab apa orang Melayu fikir begitu? Sebab apa? Tuan-tuan, tolong ubah fikiran kita. Anak-anak hak nampak tak sekolah, malah-malah tu nak pergi atas tahfiz. Hoi letih. Kawan saya seorang buka tahfiz kita juga, kesian dia. Kesian dia, jenis kesian kau orang. Kita pun kesian juga pada orang ni. Ustaz, anak saya ni malas sekolah dah, apa nampak tak jadi apa dah ustaz. Pergi duduk tahfiz lah, tengok macam mana boleh jaga-jaga masjid, tak apa dah. La ilaha illallah. Nak jaga masjid tak payah duduk tahfiz.
Betul tak? Tak payah duk tahfiz nak jaga masjid, senang je. Masuk kerusuh pengurusan masjid, boleh jaga masjid. Nak jadi imam, tak payah nak jadi imam, lancar wadduha sampai ke bawah, dah baca surah tu. Awak tu imam ni baca surah sama, tak apalah daripada orang lain. Tak ada imam dia sanggup jadi imam wadduha sampai hafal sikit. Target kita bukan nak jadi imam masjid. Target kita nak jadi kibarul ulama yang hebat. Itu target kita. Kenapa anak-anak yang rosak ni kita target nak suruh masjid saja, nak pimpin tahlil saja, boleh jadi imam saja. Oh ni tak payah masuk tahfiz khusus 3 bulan dah pandai dah. Otak ni biar kembang sikit. Jangan duk beku begitu. Jangan duk beku. Lepas tu saya kata minta maaf dah. Orang hak telefon ramai. Nak boleh baca Quran tak? Tak boleh lagi ustaz. Kita kata kalau tak boleh, nak masuk ni dia kena peralihan setahun. Boleh? Setahun peralihan. Ada hak lagi telefon ustaz ni, anak saya ni duduk sekolah apa malas ada pergi hantar sekolah tu, tak mau hantar sekolah ni, tak payah. Perkara yang sama juga akan berlaku. Tapi kalau nak mari duduk sini dengan saya 3 bulan, kursus dengan saya, boleh? Tak apa, mari 3 bulan, ikut mana-mana saya pergi kuliah, suruh benda-benda sikit. Tapi kalau saya marah anak tuan, jangan marah saya balik lah. Ada hak begitu, malah mengaji. Mok le telefon macam mana ustaz malah mengaji, ada lah. Sekarang ni kahwin dah 2-3 orang tu, boleh jadi imam, boleh baca Quran, alhamdulillah. Tapi teruk lah. Bukan teruk apa pun. Nah, bukan teruk apa pun, kita suruh dia tu hidup dalam keadaan sedar diri dia tu siapa. Yang hidup dalam keadaan tak sedar diri dia tu siapa. Kalau tuan-tuan hantar cucu ke anak ke hafal Quran daripada kelas 1, kelas 2, kelas 3 tu, umur dia 15 tahun. Umur 15 tahun tu mesti keluar daripada mulut dia nak berhenti ya. Masa dia hafal lebih kurang juzuk 11 ke atas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sampai 18, 19 tu dia senang lah tu. 11 sampai 17 ataupun 18 ni, inilah waktu ujian untuk budak-budak hafiz Quran yang rasa nak berhenti. Sebab di situ ada ayat berbelit-belit, ada ayat hak sama, ekor berlainan, ekor sama, depan berlainan. Allahu Akbar. Hak tu duduk gini atas meja, malah nak aku sekolah, malah. Dia akan ada. Masa itulah tuan-tuan kena berperang dengan anak tu, dengan nafsu yang ada dalam anak tu untuk berhenti. Masa tu kena berperang. Ni saya bagi tahu secara umum ni biar kita semua ambil maklum. Jangan kita nampak lekeh orang hafal Quran ni, siapa anak tak sekolah nak pergi letak tempat hafal Quran sebab malah sekolah. Dia letak situ, kurang-kurangnya boleh juga belajar agama. Jangan fikir kurang-kurang, jangan fikir kurang-kurang. Kita kena target anak kita ni jadi kibarul ulama. Ulama yang boleh baca kitab, ulama yang boleh sebut benda betul, ulama yang sebut sunnah. Bukan nak jadi imam masjid je. Bukan. Tuan-tuan, sebab tu kalau anak kita ulama jadi imam masjid pula, alhamdulillah. Sekarang ni kita kena tahu ya, realiti imam-imam masjid makin kurang. Mati seorang tu imam, nak ganti imam lain bukan bersenang. Mati seorang perampok, 10 perampok ada. Betul tak? Letak jawatan seorang ahli politik, 10 masuk calon. Pakat berebut jawatan nak jadi ahli politik. Tapi letak jawatan seorang imam, nak lantik imam lain, Allah. Pusing kampung cari tak jumpa. Kawan ni kata saya tak boleh lah, kawan kata saya tak boleh lah. Kekurangan benda-benda begini. Sebab tu kita nak, bagus dah nak suruh anak kita jadi imam, tapi jangan kata sekurang-kurangnya. Sebab jadi imam ni lebih, bukan kurang. Sekurang-kurangnya dia kata jadi imam, bukan kurang, lebih jadi imam ni. Sebab apa? Dia yang menjadi ketua dalam solat tu. Orang kena ikut cakap dia semua.
Tak kira lah Datuk ke Tan Sri ke belakang dia tu jadi imam, ikut pergi. Dia tak baca kunut belakang. Nah, dia tak mau baca kunut. Kita tak payah baca kunut. Kita pergi di Mekah tu imam tak baca kunut. Kita pandai-pandai pula akak Allahumma hdina. Lawan ketua dipanggil. Tak habis-habis nak jadi khawarij. Dalam semayang pun nak jadi khawarij lagi. Teruk sungguh. Allahu Akbar. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang mengetahui apa yang di hadapan mereka, yang di belakang mereka. Allah yang maha tahu sekeliling mereka apa yang berlaku, Allah Ta'ala tahu. Maka Allah Ta'ala tidak dapat nak suruh siapa-siapa sahaja untuk dapat beri syafaat. Allah Ta'ala tidak akan bagi siapa-siapa untuk orang tu recommend kepada dia untuk beri syafaat kecuali biidnih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mana fahamlah? Siapa diizinkan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas keizinan Allah. Siapa lagi? Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, kerana Quran ini boleh menjadi syafaat pada si pembaca. Anak yang mati masa kecil boleh beri pertolongan kepada ibu bapa kalau ibu bapa tu beriman. Kalau ni semua izin daripada Allah Azza wa Jalla. Izin daripada Allah. Jadi kita pergi minta dengan orang mati tadi, mana kita tahu dia dapat izin daripada Allah Taala? Mana kita tahu? Mana kita ada surat ataupun tidak tauliah yang mengatakan dia tu dapat keizinan daripada Allah untuk kita minta dengan dia saja, tak payah minta dengan Allah, kira dia jadi broker pada kita? Tak ada. Tu benda yang kita kena faham. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ilmu yang ada pada Allah, ilmu yang ada pada Allah tidak dapat diliputi dan kadang-kadang tidak dapat difahami oleh manusia. Manusia tidak boleh nak terokai semua ilmu yang Allah Ta'ala ada. Sebab ada benda-benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak beritahu. Kerana manusia tak layak untuk tahu, dan kalau beritahu pun mungkin dia tak faham. Contohnya bab ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka tanya pasal roh. Roh ni urusan Allah. Cuma aku beri pasal roh ni sikit sahaja ilmu, tak banyak. Maknanya ada ilmu lagi. Bandingan ilmu kita dengan ilmu Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimat rabbi nafidal bahr. Sekiranya laut ini menjadi tinta, menjadi dakwat untuk menulis ilmu Allah Ta'ala, digandakan lagi sebesar lautan itu, tu pun banyak ilmu Allah Ta'ala lagi, walaupun kering lautan itu menjadi dakwat untuk menulis ilmu Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala ni memang ilmu, ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Takdir yang ada pada kita, kita tahu tak? Tak. Bawah ilmu Allah, pengetahuan Allah, Tuhan tahu. Sebab tu saya akan sebut tadi, ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi tahu pada kita, kita tak payah tanya lah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ni tak perlu tanya juga. Maha luas kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Bila Allah Ta'ala kursi, maka kita tak payah tanya bentuk macam mana, rupa macam mana, besar macam mana. Benda hak bermain di fikiran kita tu semua kita cabut, kita beriman saja. Kursi tu bentuk macam mana, kursi macam kursi kita ke macam mana, Tuhan tak beritahu. Dan mungkin kalau Allah Ta'ala beritahu pun tak faham. Dah apa gunanya kalau kita beritahu benda yang orang tak boleh nak faham? Kalau kita kata, beritahulah dulu, barulah awak tahu saya faham ke tak faham. Bolehlah kita bercakap sama-sama manusia. Sebab saya pun tak tahu benda yang saya akan buat keluar ni tuan-tuan faham ataupun tidak. Allah ni dia tahu. Kalau aku bercakap dengan mu tak faham, lebih baik aku tak bercakap dulu lagi. Lebih baik aku tak bagi tahu dulu lagi. Sebab apa? Sebab aku maha mengetahui bahawa mu tidak akan dapat faham.
Lain dengan kita. Kalau kita ni kita kata, kalau saya cakap bahawa tak faham juga, beritahu dulu. Beritahu dulu, tengok aku faham ke tak faham. Kawan tu pun beritahu begini. Oh, dia kata faham. Oh, apa yang awak faham? Faham macam mu faham. Padahal dia tak faham juga. Cuma dia elok malu, dia tak faham. Dia akan jawab begitulah. Cuba bagi tahu saya balik apa yang awak faham. Dia bagi tahu begini. Dia faham semua. Tadi kawan tu kata kalau saya bagi tahu bahawa tak faham, sebab dia tak tahu sama ada faham ataupun tidak. Kalau dia bagi tahu. Sekarang ni Allah Taala memang dah tahu dah. Kalau aku sebut begini pun mu tak faham. Ya tak payah tanyalah kursi tu, tak payah tanyalah arash tu, tak payah tanya, beriman cukup. Kenapa nak perah otak duk fikir lagi benda-benda yang jenis mutasyabihat. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Sebelum Allah Ta'ala beritahu alam ini semua milik dia, dan dengan hebatnya alamnya dia buat, tak rasa berat sikit pun bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memelihara alam. Maknanya tak lengah pun Allah, tak lengah, tak letih pun Allah, tak ada keberatan pun bagi Allah nak pelihara, tidak ada. Sebab apa? Sebab mudah bagi Allah, kerana dia tu Aliyul Kabir, dia tu Aliyu, maha tinggi lagi maha besar. Wa huwal Aliyul Azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Kalau langit tinggi arash, langit tu atas pada arash, Allah lebih daripada tu lagi. Macam mana Ustaz? Tak payah macam mana, gitu lah. Nak tahu macam mana, nak buat apa? Ada faedah kalau kita bincang? Tak ada faedah apa. Lalu kita kata Allah Ta'ala ni nak bincang lebih lagi, nak bincang buat apa? Kita dapat gambaran ke? Tak boleh nak gambar, sebab atas tu lebih luas lagi daripada bumi ni. Dah kalau gitu Tuhan duduk mana? Tanya pula Tuhan duduk mana. Ini manusia tak faham. Tak tahu tak? Tanya benda tak patut tanya ni, pertanyaan itu mari pada syaitan. Last sekali bila tanya. Dia jadi apa? Last sekali jadi apa? Dia kata boleh jadi tak ada Tuhan. Tu. Syaitan nak tu. Last sekali Tuhan itu ada bila makan. Allah maujud bila makan. Allah Ta'ala ada. Tahu tak tahu duduk di mana? Ada tak tahu duduk di mana? Ya Allah Ta'ala kata dia duduk di arash, tak tahu duduk di mana. Ada tak tahu duduk di mana? Mungkin bawah meja, mungkin celah ni, mungkin atas kipas, mungkin dalam siling, mungkin dalam aircon. Dah tak tahu duduk di mana? Akidah apa begini ni? Boleh faham tu? Tu nak lebih lagi tu kena pergi di rumah lah, bawa Pizza Hut ke apa kok. Nampak tu? Baik. InsyaAllah sikit lagi, kita waktu qomat tu kita berhenti ya. Sikit lagi, satu ayat lagi, saya target 2 ayat malam ni. Dia lama tadi duduk marah kawan tu. La ikraha fid din, ayat ni. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Selepas Allah Ta'ala beritahu dia ni syafaat, sifat dia hebat, dia begini-begini, Allah Ta'ala kata, aku tak paksa mu nak mentauhidkan aku, tapi aku nak sebutnya aku ni hebat. Aku ni hebat, aku ni Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Itu semua aku. Sekarang ni aku dah beritahu dah siapa aku. Mu tak mau beriman juga? Aku tak paksa. Kok mu? Tapi ingat, dunia ni hak aku. Air hak mu minum pun hak aku, manusia. Jalan pun hak aku, muka bumi pun hak aku, tak ada hakmu.
Aku tak paksa pun nak terima, tak mau terima. Tapi ingat, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Aku telah berjanji dengan orang hak kafir ni, tak percaya pada aku, tak mau terima aku ni hebat, a'tadna lil kafirina salasila. Aku nak belenggu dia. Wa aghlalan, aku nak belenggu dia, nak rantai dia. Wa sa'ira, aku nak buang sekol-sekol dalam neraka. Mapuh dalam neraka lah, mu tak percaya sangat. Gitu cara dia. Jadi bila kita faham begini, oh gitu Tuhan cakap, sungguh ayat Quran ni bukan main-main. Aku sebut dah macam mana aku gini-gini, mu tak mau terima, tak apa, tak ada perasaan. Ni bagi orang yang tak mau masuk Islam, hak kafir, tapi hak dah masuk Islam kena paksa. Ni bini dia bang semayang lah, abang ni tua-tua dah semayang lambat ni. La ikraha fid din kata. Oh, dia baca dalil ke bini dia? Dah tak ada paksaan dalam agama. You jangan paksa I. Ikut I nak buat macam mana pun ikut I. Al-Quran pun kata jangan paksaan, tak ada paksaan dalam agama. Dah orang Islam wajib kena paksa. Dia begini. Kalau orang tu tak masuk lagi sekolah tu, dia tak terlibat dengan undang-undang sekolah tu. Awak sekolah mana? Sekolah hujung. Ni awak ponteng kelas ni, saya ambil tindakan awak. Dia tanya balik, awak cikgu sekolah mana? Cikgu sekolah tu. Ikut akulah, aku sekolah ni. Mu cikgu sekolah tu, mu duduk situ lah. Dia boleh jawab gitulah pasal dia sekolah lain. Tapi bila dia dah masuk sekolah tu, dia buat perangai gitu juga, memang kena denda kerana dia terikat dengan undang-undang sekolah tu. Contoh dia begitu. Islam ni dia begitu. Oleh kerana tu, sebelum daripada masuk Islam, bagi faham dulu apa dia Islam tu sendiri. Jangan masuk kerana nak kahwin, jangan masuk kerana berkenan, jangan, bagi faham. Alhamdulillah, pahala banyak tuan-tuan. Kalau orang tu, isteri kita contoh masuk Islam, lepas tu kita ajar dia Islam. Kalau kita tak boleh ajar, suruh orang yang ajar, pahala besar. Sebab dia boleh faham Islam tu. Apalagi boleh faham sunnah. Allahu Akbar. Baik. Jadi, satu lagi, Nabi tak pernah paksa siapa-siapa saja masuk Islam. Dan apabila satu negara dijajah oleh Islam, yang ada di dalam itu orang kafir, dia tidak boleh paksa orang kafir itu masuk Islam. Dia ambil negara. Sebab apa Islam mari serang sebuah negara? Kerana ada orang yang tertindas dalam negara itu. Ada orang tertindas. Kalau tak tertindas, Islam tak suka serang-serang orang, tak suka. Orang tertindas, sebab tu Islam pergi serang. Nak bela orang tertindas. Sama ada orang tu mentauhid ke Allah ataupun mensyirik ke Allah. Tugas lagi mana manusia, dia akan patut dibela. Oleh kerana tu Islam menjajah seluruh dunia ni, kerana tentera-tentera salib yang menjajah 1/3 dunia ni satu hari dulu telah buat zalim kepada orang. Lalu Islam datang membebaskan kezaliman ini. Boleh faham tu? Baik. Wa may yakfur bit-taghut. Ni kita sambung minggu depan. Sebab qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut. Oleh itu siapa yang ingkar kepada taghut. Taghut tu kita nak tahu siapa dia taghut. Apa dia istilah taghut? Dia ada 2-3 ketah lagi yang kita akan bincang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita pada malam ini. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi